Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, selamat datang ke channel Cikgu Ina. Okey, pada hari ini apa yang kita akan pelajari? Jom kita belajar sains bersama-sama dengan cikgu. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah tajuk Sains KSSM tingkatan 4 iaitu bab 11.3 iaitu pecutan graviti dan juga jatuh bebas. Okey, kalau kamu tengok di sini, kenapa buah apple itu jatuh? Kenapa buah apple jatuh ke bawah? Okey, jadi selepas sahaja pembelajaran kita pada hari ini, kamu akan dapat menjawab soalan yang cikgu tanya. Okey. Yang pertama, kita kena faham maksud daya graviti bumi. Jadi, apakah dia daya graviti bumi? Okey, daya graviti bumi ini adalah daya yang menarik semua objek jatuh menuju ke pusat bumi. Okey, jadi di sini unit SI-nya adalah Newton. Okey, jadi kalau kamu tengok tadi, kenapa buah apple itu jatuh ke bawah? Ini adalah disebabkan oleh daya graviti bumi. Pecutan graviti pula adalah pecutan sesuatu objek yang disebabkan oleh tarikan daya graviti bumi ke atas objek tersebut. Jadi unit SI-nya adalah -2. Jadi kita dah bincang tadi, yang pertama adalah daya graviti, yang kedua adalah pecutan graviti. Jadi dalam bab ini kita juga perlu membuat laporan eksperimen wajib. Jadi pada hari ini juga kita akan bincangkan tentang eksperimen wajib tersebut, iaitu tentang eksperimen mencari nilai pecutan graviti. Okey, jom kita sama-sama membuat eksperimen. Okey, eksperimen yang kita akan kaji pada hari ini adalah eksperimen 11.1 iaitu eksperimen sains KSSM tingkatan 4. Okey, apakah tujuan eksperimen ini? Tujuannya adalah untuk menentukan nilai pecutan graviti G menggunakan jangka masa detik. Okey. Penyataan masalah adalah berapakah nilai pecutan graviti dan seterusnya hipotesis. Hipotesis, nilai pecutan graviti G ialah 10 ms-2. Seterusnya kita melihat pemboleh ubah. Di sini kita ada 3 pemboleh ubah. Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi iaitu jisim pemberat. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas iaitu nilai pecutan graviti. Dan yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan iaitu ketinggian objek dilepaskan. Okay, ingat yang pertama adalah tujuan, kedua penyataan masalah, ketiga hipotesis, keempat pemboleh ubah. Okey, seterusnya kita akan lihat iaitu bahan dan radas. Apakah bahan yang kita gunakan? Iaitu pita detik dan juga pita selofan. Manakala radas adalah jangka masa detik, pemberat, pengapit G, bekalan kuasa arus ulang alik 12 volt, bangku, softboard, kaki retort dan pengapit. Okey, kalau kita nak ingat dengan lebih jelas, jom kita tengok gambar. Okey, inilah gambar ataupun bahan yang kita gunakan. Bekalan kuasa, pemberat, pita detik, kertas karbon kertas karbon, kaki retort, pengapit G dan jangka masa detik. Jadi alat-alat ini kita kena pasang dia supaya jadi satu yang berfungsi. Kalau kita tengok bagaimana prosedurnya, okay, inilah gambar bagaimana kita nak pasang alat-alat tadi. Dan kalau kita nak tengok dengan lebih jelas apa yang kita telah lakukan di makmal, iaitu ini adalah susunan radas dan bahan eksperimen. Dan kalau kita zoomkan lagi, okay, kita dapati
Macam ni, Okey, bagaimana kita nak buat eksperimen ini, Okey, pada mulanya yang pertama, kita sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 11.19, Kemudian, kamu apitkan jangka masa detik secara menegak pada kaki riton yang diletakkan di atas bangku. Seterusnya, pasangkan keratan pita detik sepanjang 1 meter melalui jangka masa detik. Kemudian, kamu lekatkan pemberat berjisim 50 gram pada hujung pita detik. Setelah itu, kamu hidupkan jangka masa detik dan lepaskan pemberat. Okey, seterusnya, analisis pita detik yang diperolehi untuk mendapatkan nilai pecutan graviti G dengan kaedah yang berikut. Ini cikgu akan bincangkan di dalam bahagian analisa data, Okey, seterusnya, ulangi langkah 3 hingga 6 dengan menggunakan pemberat berjisim 100 gram, 150 gram, 200 gram dan 250 gram. Dan yang terakhir, kamu rekod dan catatkan nilai pecutan graviti di dalam jadual. Setelah kita membuat eksperimen, maka kita memperolehi data, Jadi kita masukkan di dalam jadual, Di mana di sini yang mula kita menggunakan sebagai jisim pemberat dan di sini adalah pecutan graviti. Jisim pemberat ni adalah pemoleh ubah dimanipulasi, manakala pecutan graviti ini adalah pemoleh ubah yang bergerak balas. Jadi ini semua adalah berdasarkan kepada keputusan eksperimen. Okey, bagaimana untuk kita memperolehi pecutan graviti? Okey, sebagai contoh di sini adalah keputusan daripada pemberat yang mempunyai jisim yang berbeza. Ini adalah pita detik, pita detik yang kita perolehi daripada eksperimen kita, Okey, yang pertama 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram dan 250 gram. Jadi, apa yang kita nak buat dengan pita detik ini? Maka, pita detik inilah yang kita akan gunakan untuk kira dan seterusnya kita akan dapat nilai pecutan graviti. Jadi, bagaimana kita nak kira? Pertama, kita kena kira halaju awal. Okey, kedua kita kena kira halaju akhir. Dan kita kena tahu selang masa, dan akhirnya kita akan dapat nilai pecutan graviti. So, halaju awal adalah U, di mana dia sama dengan sesaran yang pertama di sini bahagi dengan 0.02. Kenapa kita bahagi dengan 0.02? Kerana 1 detik adalah 0.02 saat. Okey. Jadi bila kita ukur, kita dapati X1 adalah 0.8 cm. Maka kita letakkan ia di sini. Bahagi dengan 0.02 saat, kita akan dapat 40 cms negatif 1. Ini adalah halaju awal. Seterusnya kita kira halaju akhir. Halaju akhir adalah X2, sesaran yang ini bahagi dengan 0.02. Dan bila kita ukur dengan pembaris, kita dapati nilainya adalah 2 cm. Dan kita bahagi dengan 0.02, kita dapati 100 cms
negatif 1. Dan selang masanya adalah 5 detik. Ya. Bagaimana kita nak tahu 5 detik? Okey, ini adalah detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat dan detik ke-5. Okay. Jadi pecutan graviti adalah laju akhir tolak laju awal bahagi dengan selang masa iaitu 0.1 dan kita dapati 600 cm S negatif 2 dan akhirnya kita dapati nilai ini Tetapi kita tidak mahu unit cm, kita nak unit m Maka kita tukarkan kepada meter dan akhirnya kita akan dapat 6 meter S negatif 2. Walaupun nilai yang diperoleh tidak begitu sama, maka kita kena bergantung juga kepada keputusan eksperimen kita. Ya? Jadi kita terus masukkan keputusan ini di dalam jadual tadi. Okey. Perbincangan kita. Okey, kita dapati nilai pecutan graviti adalah kurang sedikit daripada 10 ms negatif 2. Kenapa? Yang pertama, sebab faktor rintangan udara. Jadi ini melambatkan pergerakan pemberat. Yang kedua adalah geseran, daya geseran hadir antara pita detik dengan jangka masa detik. Dan yang ketiga, berlaku ralat, ada ralat dalam pengiraan pecutan graviti daripada pita detik. Dan nilai pecutan graviti yang diperolehi adalah hampir sama antara pemberat yang berlainan jisim. Ya? Dan sebagai kesimpulan, okey, kita dapati nilai pecutan graviti yang diperolehi adalah kurang sedikit daripada nilai pecutan graviti iaitu 10 ms negatif 2. Maka hipotesis diterima. Sekian, terima kasih dan cikgu harap kamu dapat memahami apa yang cikgu telah ajar pada tajuk ini dan semoga kita dapat berjumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum dan